إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه الكرام شؤون الليل والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa, pengurusi surau serta dengan ahli jawatan kuasa ini, saudara fadilah tuan imam, tuan-tuan haji, puan hajah, tuan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi hidup dalam keadaan kita dapat menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih hidup dalam keadaan yang sihat, masih lagi mendapat merasai nikmat-nikmat, berbagai nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke saat malam ini, tuan-tuan, syukur pada apa yang Allah taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kurniaan itu makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini, tuan-tuan, seperti biasa kita akan kuliah tafsir. Tapi sebelum itu ada sedikit pengumuman. Kita akan berhenti tepatlah pada masanya, insya-Allah 8.20 isyak masuk, kita berhenti, kita salat isyak. Kemudian mohon untuk kita sama-sama sempurnakan hajat salat kita, iaitu Tuan Haji Jalaluddin bersama dengan Tuan Haji Ali. Mohon kita sama-sama untuk buat majlis taklim untuk Tuan Haji Ali ni, untuk ibu mertua ni yang meninggal pada pagi tadi lah, Haji Syarifah binti Muin. Dan Tuan Haji Jalaluddin ni ada ramai dan lebih kurang 6 orang lah lalu dia yang telah meninggal dunia. Yang mohon kita untuk sama-sama sempurnakan majlis pada sepasang ini, dan insya-Allah kita boleh sama-sama ambil bahagian bagi yang berkesempatan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita terus kepada kuliah tafsir kita. Malam ni kita bermula pada ayat yang ke 137, tuan-tuan. 137 kita masih lagi bincang perihal peperangan orang-orang mukmin, orang-orang Islam sama dengan menentang kaum kufar Quraisy. Kita mula hari ini insya-Allah pada ayat yang ke 137. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukadzibin.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. Ayat yang ke-137. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu beberapa sunnatullah, iaitu adat kebiasaan. Sunnatullah ni sesuatu yang Allah Ta'ala telah setting. Sunnatullah, perjalanan hidup alam yang Allah telah susun, atur, ataupun adat kebiasaan alam. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini dan perhatikanlah bagaimana kesudahan nasib orang-orang yang mendustakan, yakni mendustakan agama. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan, sebelum kita tengok tafsiran apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ini, kita ambil dulu kefahaman ayat 137 ini yang menjelaskan pada kita bahawasanya Allah Ta'ala sebut di sini sebelum ni dah berlalu dah sunnatullah, kebiasaan-kebiasaan, adat kebiasaan yang Allah Ta'ala tunjukkan dalam bumi ini berlaku pada orang-orang terdahulu. Dan Allah Ta'ala suruh perhati apa akibat orang yang mendustakan agama Allah. Itu ayat yang ke-137. Baik tuan-tuan, sesungguhnya keadaan manusia dalam pergaulan hidupnya dan di dalam perjuangan menegakkan di antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, yang kadang-kadang melibatkan peperangan, kemudian takluk menakluki, akhirnya jajah menjajahi antara satu umat dengan yang lain, timbullah satu umat berdiri tegak dengan gagahnya, kemudian jatuh binasa lalu lenyap. Semua itu berjalan mengikut ketetapan dan mengikut kehendak keadaan dan maslahat umum yang diaturkan oleh Allah. Keadaan demikian inilah yang dinamakan sunnatullah ataupun perjalanan alam, peraturan dan adat kebiasaan alam tersebut. Jadi Ustaz Ahmad Sunhaji jelaskan di sini, jatuh bangun manusia ni dalam hidup dia, orang, amal, segala-galanya yang berlaku tu, ada umat yang kuat, gagah, menakluk bumi, lepas tu dia jatuh, dia musnah, yang orang lain pula bertukar-tukar. Itu semua berjalan, kata Ustaz Ahmad Sunhaji, mengikut ketetapan Allah ataupun sunnatullah. Allah Ta'ala dah susun atur dah perjalanan alam ni mengikut kehendak-kehendak ni, mengikut kehendak ni. Jadi bila Allah Ta'ala sebut begitu, manusia ni dia terkait dengan sebab, dengan akibat. Jadi dalam sebab itu ada akibat. Sebab buat macam ni, akhirnya datang akibat macam ni. Asbab kau buat macam ni, inilah akibat. Dalam sunnatullah itu ada benda-benda disebutkan sebagai asbab, sebagai akibat. Kita tengok nanti tuan-tuan kan. Jadi perbuatan-perbuatan manusia itu menjadi asbab, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, asbab dibuat sesuatu, maka lahirlah akibat begini. Itu sunnatullah. Allah Ta'ala susun begitu. Kalau buat macam ni, macam inilah akibat. Kalau buat macam ni, macam inilah akibat. Itu susunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas diri manusia. Orang-orang yang ikut susunan sunnatullah ini, ketetapan yang Allah Ta'ala buat ini, dia akan selamat. Kita tengok tuan. Allah menghendaki agar makhluknya melalui sunnatullah inilah. Siapa yang dapat melaluinya berjayalah orang itu, walaupun dia kafir, dia penyembah berhala.
Dan siapa menjauhkan diri daripadanya, rugilah orang itu, walaupun dia dari golongan orang yang benar cakapnya, siddiqin, atau dari golongan para nabi. Kita selalu dengar kan, orang-orang kafir pun kalau perancangan dia baik, dia betul cantik perancangannya, dia boleh mengalahkan orang yang mukmin. Dia tahu perancangannya, terutama dalam perang. Inilah disebut sebagai sunnatullah. Jadi barang siapa, mana-mana orang yang berjalan atas ketetapan sunnatullah ni, di atas jalan orang yang taat, orang yang beriman, dia pasti akan meraih kebahagiaan, kemenangan dan keuntungan. Siapa ikut jalan-jalan orang-orang yang membangkang agama ni, jalan-jalan yang tak betul, maka ujung ni adalah kerugian dan kehancuran. Itu sunnatullah. Allah Ta'ala dah tentukannya itu keuntungan bagi setiap orang itu, iaitu keuntungan bagi orang yang buat baik dan kegagalan bagi orang yang buat tidak baik. Itu sunnatullah. Allah tentukan begitulah. Apa yang berlaku dalam perang Uhud kan, bila ikut cakap ketua, hasilnya adalah kebaikan. Tuhan ada juga begitu. Tapi bila rentah dengan arahan ketua, akhirnya adalah keburukan. Kerana taat pada pemimpin itu satu kebaikan, untuk benda-benda yang baik kan. Rasulullah sebut dah, jangan turun daripada bukit Uhud ni. Aku dah susun strategi elok ni, kalau turun nanti kita akan kalah. Menang kau menang kau kalah, kita duduk atas bukit ni, kau 50 orang. Jangan turun-turun. Itu arahan ketua pada ketika itu. Kan, seketika orang Islam hampir menang, semuanya taat dah menang dah kan. Nampak orang bawah ambil harta, pemuh-pemuh harta, orang atas ni pun dah lupa arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pun dia turun. Bila turun akhirnya kena seorang dari belakang, sampai 75 orang. Tentera Islam yang terbunuh, 70 orang lupa dalam perang tu. Sebab apa tu? Sebab tak ikut cakap ketua, tak ikut arahan yang dah susun dengan baik, ikut strategi peperangan difikirkan baik pada ketika itu. Jadi siapa-siapa pun kalau tak ikut arahan ni, melalui jalan yang tak betul, hasilnya tak betul. Inilah yang berlaku kepada umat Islam. Allah Ta'ala beri pengajaran. Sebab tu Maksud Haji sebut kat sini, walaupun orang ni kata dia kafir, penyembah berhala, dia akan berjaya kalau dia melalui sunnatullah. Sunnatullah tu apa tuan? Orang buat kerja secara bersistem, sistematik, akhirnya hasil lebih baik daripada orang buat kerja tak bersistem. Orang yang buat kerja sambung, rancangan awal dah kuat kan, cantik susun perjalanan, bersistem dah kerja tu kan, di sudut semua benar kan, hasilnya lebih baik daripada orang buat kerja secara ad hoc, secara tiba-tiba nak buat. Dia lah cacat kat sini, cacat kat sini, cacat kat sini kan. Itu sunnatullah. Di atas dasar inilah maka tidak hairan kita dapati orang Islam telah kalah dalam perang itu. Sebaliknya orang musyrikin dapat menembusi tubuh mereka hingga melukakan dan menyebabkan Nabi mereka terguling ke dalam lubang. Nabi membakar gigi, berdarah lagi kan. Sebab apa tu? Ada di kalangan umat Islam, orang Islam pada ketika itu, sahabat-sahabat Nabi yang tak ikut arahan, tak ikut arahan. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan, kalau tak ikut arahan kan, seperti mana yang telah diarahkan oleh ketua, inilah kesan dia. Cuba tengok dalam perang Badar, walaupun 303 boleh, semuanya perang dalam keadaan semangat, kekuatan, iman, keyakinan kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sikit mereka menang. Itulah yang dikehendaki dalam jiwa orang Islam sepatutnya, keyakinan pada Allah, keyakinan pada pemimpin. Tapi dalam perang Uhud, mereka datang betul mula-mula, tapi berubah niat. Akhirnya bila nampak orang mengumpul harta, ada masuk sikit dunia dalam diri mereka, sama-sama lah nak rasa seronok, nak kumpul harta tu, lupa pada arahan ketua. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan pengajaran kepada mereka. Itulah sunnatullah. Siapa buat kerja dengan cantik, dengan baik, tersusun, hasilnya lebih baik daripada orang yang buat kerja cincai, main-main kan. Itu sunnatullah.
Kaum muslimin yang benar-benar Islam ni sepatutnya mereka lah yang lebih dahulu mengetahui akan perjalanan sunnatullah ini, dan lebih dahulu pula mengikuti hidayat dan petunjuknya berbanding dengan manusia-manusia yang lain. Dan kerana itulah pula terdapat beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia kepadanya kembali siuman dan sedar seketika itu juga akan bahaya yang sedang mengancam mereka, lalu tampillah mereka mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sekuat-kuatnya hingga terselamat daripada dibunuh oleh musuh. Ini kisah dalam Quran. Kesimpulannya, ayat ini mengingatkan kepada mereka bahawa sebelum kamu telah ada beberapa sunnatullah pada umat-umat yang lalu. Ada yang binasa dan terhapus dari muka bumi kerana mereka menyalahi pengajaran yang dibawa oleh para nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Bahkan mereka utamakan kenikmatan dan kelezatan dunia semata-mata. Ini kesimpulan ayat itu. Dulu pun yang umat-umat dulu dibiasakan kerana apa? Kerana ingkar arahan nabi masing-masing, tak ikut cakap Rasul masing-masing. Akhirnya mereka dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika itu juga Nabi-Nabi, para Rasul, pengikut Rasul diselamatkan. Tapi zaman kamu ni, inilah hasilnya. Ada ciri-ciri apa yang kamu buat zaman dulu. Kamu tak dengar arahan Nabi kamu. Soalan Nabi itu tuan-tuan. Kamu tidak taat kepada arahan pemimpin ketua dalam perang ni. Akhirnya Allah Ta'ala beri pengajaran, iaitu hampir-hampir kalah. Hampir-hampir kalah, terbunuh ramai. Terbalik, dalam perang Badar, orang musyrik Mekah sampai 70 orang mati. Dalam perang Uhud, orang Islam pula yang mati 75 orang. Syahid. Jadi di sini mengandungi dua seruan, kata Ustaz Ahmad Sunaji. Pertama, terhadap umat Muhammad, iaitu dengan sebab memperhatikan perjalanan umat-umat yang lalu dapatlah dijadikan contoh untuk menambahkan keimanan mereka terhadap Allah dan Rasulnya. Kedua, terhadap orang-orang kafir, iaitu begitu pula hendaklah mereka memerhatikan bahawa orang yang kufur itu akibatnya dibinasakan. Maka dengan sebab melihat yang demikian, diharap mereka akan beriman pula. Ini ayat ini kata Ustaz Ahmad tadi ada dua seruan. Satu, minta umat Islam ni pandang bagaimana perjalanan umat-umat yang lalu supaya menambahkan keimanan mereka. Ketaatan membawa keuntungan dan kebahagiaan, tapi keengkaran, kegagalan mematuhi kehendak Rasul yang menimba wahyu daripada Allah, akhirnya adalah kebinasaan. Itu yang diajar dalam banyak-banyak kisah umat Nabi-Nabi terdahulu. Itulah yang nampak jelasnya. Hendaknya orang Islam pandang kisah-kisah itu supaya menambahkan keimanan dan keyakinan kepada agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, seruan pada orang kafir. Kita tengok apa akibat orang yang kufur, akhirnya adalah kebinasaan. Jadi mudah-mudahan dengan melihat itu mereka akan beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah maksud ayat sunnatullah. Sunnah Allah dulu yang berlaku kepada manusia itu adalah susunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ke-38 tuan. Ini Quran menjadi penerangan bagi semua manusia, menjadi petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang takwa, yang takut pada Allah. Perkataan haza yang bermula ayat 38 ni, haza bayan. Haza ni dalam bahasa Melayu kita maksudnya ini. Dimaksudkan Quran ataupun isyarat kepada yang telah lalu daripada suruhan-suruhan dan tegahan-tegahan Allah yang menyebabkan beroleh pahala atau seksa, adalah ia yang merupakan penerangan bagi semua manusia. Jadi Quran ini, apa yang telah disampaikan oleh Quran berupa larangan, berupa suruhan-suruhan Allah, itu semuanya merupakan penerangan semua makhluk kepada semua manusia. Penerangan tersebut mengandungi hidayah, petunjuk bagi manusia supaya dia jangan sampai tersesat, dan penerangan tersebut mengandungi mauizah, yakni pengajaran bagi orang yang takwa, yang takut, supaya dia jangan sampai mengerjakan yang tidak patut. Jadi apa yang Quran sampaikan berupa suruhan-suruhan, kehendak-kehendak Allah, dan berupa larangan-larangan serta tegahan-tegahan Allah, semuanya itu penerangan kepada manusia supaya manusia faham
Sebagai makhluk ni, apa yang kau patut buat, apa yang kau kena buat, apa yang kau disuruh buat, kemudian apa yang tak boleh buat, apa yang dilarang kamu buat, kamu ditegak buat. Semuanya itu, kata Allah Ta'ala, mau'izatul lil muttaqin wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Penerangan-penerangan Allah Ta'ala ni dia akan jadi petunjuk, akan jadi ibarah, pengajaran kepada orang-orang yang takwa. Orang yang benar-benar takwa pada Allah, penerangan-penerangan itu sungguh akan memberi hidayah kepada mereka. Orang beriman, orang takwa, apa yang Allah Ta'ala terangkan, berupa suruhan, berupa larangan, merupakan hidayah, petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Orang yang tak takwa, dia tak terfikir apa-apa pun. Quran ni baca pun hilang. Tapi orang bertakwa ni, segala isi kandungan Quran ni berupa suruhan dan arahan, merupakan hidayah, petunjuk kepada mereka dan pengajaran bagi mereka. Patutnya orang takwa ni tuan, bila dia makin baca Quran, makin dia faham Quran, makin bertambahlah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itulah Imam Habib Abdullah Haddad menyebutkan ilmu tafsir ni antara ilmu yang paling, dia kata pendapat dia paling aula, paling afdal. Kenapa paling afdal? Satu, kerana ilmu ni secara langsung melibatkan kita dengan kalam Tuhan, dengan Quran. Kita baca Quran, kalam Allah Ta'ala. Yang kedua, dengan kita melalui kita baca Quran, membacakan tafsiran-tafsiran yang disebut oleh para ulama ini, menyebabkan kita memahami kehendak-kehendak Allah, memahami suruhan-suruhan Allah, serta mengetahui apakah bentuk larangan-larangan Allah. Sehingga dengan itu, bila kita faham kehendak dan larangan Allah Ta'ala ni, kita boleh berjalan atas muka bumi ini hidup dalam keadaan yang cukup baik, menyedari, meyakini bahawasanya kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan, dosa, maksiat akan dibalas dengan kejahatan. Bila orang faham kehendak Tuhan, maka baiklah kehidupannya dalam bumi. Yang jadi tak baik ni sebab orang tak faham. Bila dia berniaga, dia menipu, dia mengurangkan timbangan, dia ambil untung lebih, hilang ihsan dia, hilang sifat tolong bantu, nak bantu-bantu dia. Mereka semata-mata nak cari untung je, sebab dia pun tak faham apa kehendak Tuhan dalam bab jual beli. Bila dia berjiran, dia ada jiran, dia tak menyakit dengan jiran dia, dia tak menghormati jiran dia tak memuliakan jiran dia. Kenapa? Dia pun tak faham apa kehendak-kehendak Allah yang disebut dalam Quran. Bila dia rumah ayah, dia tak hormat ke rumah ayah, dia tak mencari perkara-perkara yang menyenangkan hati rumah ayah, sebab dia pun tak baru pernah baca Quran. Dia tak tahu apa kehendak Allah dalam Quran, bagaimana hubungan seorang anak dengan rumah ayah. Bila dia ada sendiri, dia gagal menjaga isteri dia, dan dia tidak bergaul dengan isteri dengan cara yang baik seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Kenapa? Dia pun tak pernah baca Quran, tak tahu bagaimana hubungan suami isteri yang dikehendaki oleh Allah berdasarkan Quran. Jadi orang-orang yang faham Quran ni, insya-Allah jalanan dia baik. Perjalanan dia baik tuan. Kerana dia tahu apa yang Allah Ta'ala nak, apa yang Allah Ta'ala nak. Itu ayat yang ke-138. Kemudian pada ayat 139, janganlah kamu lemah dan janganlah kamu berduka cita, sedang kamu orang yang lebih tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini sebut, jangan rasa hina, jangan rasa duka cita, sedangkan kamu tu tinggi, kamu tu lebih mulia. Kenapa kamu mulia? In kuntum mu'minin, kalau kamu tu beriman. Kita ni orang beriman, jangan pernah rasa hina, jangan pernah rasa duka cita. Kerana apa? Kerana kita orang-orang yang beriman. Orang beriman ni Allah Ta'ala muliakan, kan? Jadi jangan rasa duka cita. Itu secara umumnya maksud ayat 139. Huraian ni, ayat ini diturunkan dalam peristiwa Uhud, perang Uhud. Ketika itu Nabi SAW menyuruh sahabat yang terus memburu musuh, padahal mereka telah mengalami luka-luka dan kemalangan, yang mana suruhan Nabi tersebut menyebabkan kepayahan kepada kaum muslimin. Maka Allah turunkan ayat ini. Kita tengok dalam perang Uhud itu tuan, dalam kisah nak kata kalah pun tak kalah, tapi di segi
apa ni, kerugian, bencana kehilangan nyawa ni lebih banyak berlaku di pihak orang Islam. Sampai 75 orang syahid, 70 orang lupa tak salah dia, berbanding dengan orang-orang kufar Mekah. Rasulullah masih lagi boleh bertahan dengan para sahabat. Ada saya baca riwayat bila Rasulullah balik ke Madinah tu, Rasulullah keluar balik, ajak kawan-kawan yang lebih lupa tu untuk hajar balik Abu Sufyan ni, sampai hampir ke sepadan Mekah. Pada ketika itu, sedangkan orang Islam dah lupa-lupa dalam terlatih sampai nak sebut siapa yang nak keluar, keluar sama dengan. Siapa yang kata tak nak keluar, duduklah kat mana. Sahabat pergi juga. Itu pun ayat ni, jangan kamu lemah, jangan kamu berduka cita, sedang kamu orang yang lebih tinggi sekiranya kamu orang-orang yang beriman. Dan ayat ini merupakan perangsang atau galakan memberi semangat kepada mereka. Kalau orang Islam pada kita tu dah jatuh dah semangatnya kan, ramai yang syahid. Walaupun peristiwa peperangan Uhud itu menyebabkan kematian 70 orang Ansar, 5 orang Muhajirin, termasuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair, maka kamu jangan hendaknya merasa lemah untuk meneruskan jihad bila telah sampai masanya kamu dipindah. Dia dalam perang Uhud tu ramai sahabat jatuh semangat kan, sebab ramai yang sahabat-sahabat Nabi yang syahid pada ketika itu, termasuk Sayyidina Hamzah pada ketika itu, dan Mus'ab bin Umair, sahabat-sahabat Nabi, sahabat Nabi kan. Jadi ramai yang semangat itu kerana kekalahan. Allah Ta'ala turunkan ayat ni, kamu jangan rasa hina, jangan rasa duka cita. Di dalam tafsir Munir ni ada disebutkan, tapi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini adalah pandangan Al-Wahidi, kata dia tak berapa kuat. Tapi dia disebutkan turun ayat 139 ni, kata dia pada perang Uhud tu, riwayat Ibn Abbas, dalam perang Uhud tu para sahabat mengalami kekalahan pada ketika itu. Lalu ketika itu juga ketika kalah tu, tentera Khalid Al-Walid ni beserta dengan kumpulan berkuda dia nak naik ke atas bukit tempat 50 orang pemanah. Melihat keadaan tu, Nabi SAW berdoa, ya Allah, kata Nabi, jangan sampai mereka mengalahkan kami, ya Allah. Tiada kekuatan bagi kami kecuali atas izin dan kehendak-Mu. Ya Allah, di tanah ini tidak ada orang yang menyembah-Mu kecuali orang-orang ini. Nabi dah takut, jadi kalau naik, kalau awal kapal naik bukit tu, habislah orang Islam bawah ni. Lalu Allah Ta'ala pun turunkan ayat 139, wala tahinu wala tahzanu, kau jangan lemah, kau jangan duka cita, sedang kamu itu orang yang lebih mulia, lebih tinggi, kerana kamu orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala turunkan ayat. Jadi ada sambungan daripada pandangan Ibnu Abbas ni, katanya Allah Ta'ala turunkan ayat ni. Jadi sekelompok sahabat Nabi yang melihat keadaan itu, terus berupaya naik ke bukit ni, melarang untuk menahan Khalid Al-Walid dan tenteranya daripada menguasai bukit itu. Lalu mereka menyerang pasukan berkuda yang dikuasai oleh Khalid bin Al-Walid dengan panah, sehingga artinya orang Khalid Al-Walid dia mundur. Kalau dapat naik atas tu, bila orang Islam yang bawah tu yang sedang mereka ketika itu harta. Walau bagaimanapun, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili menafalkan di sini, menuliskan di sini, kata dia ini adalah riwayat daripada Al-Wahidi, katanya riwayat ini adalah lemah. Riwayat ni lemah, tapi ada riwayat itu. Jadi cerita orang dulu kan, kita pun tak ada begitu. Ulama-ulama pun dapat cerita daripada sahabat-sahabat terdahulu turun kita bikin sampai ke zaman kita ni. Dan yang berlaku berribu tahun itu kita pun tak pasti, tapi ini adalah pandangan-pandangan ulama kita. Tapi yang Uhud tu ada, cuma kisah ni kan, Allah. Kata Ustaz Mansur Haji, jangan berduka cita, dia menjelaskan sini, atas kematian kawan-kawan seperjuanganmu, sedang kamu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada mereka. Tandanya ialah
Jadi Ustaz Maksud Haji jelaskan ayat ni, jangan duka cita, jangan rasa hina, sedangkan kamu tu orang yang lebih tinggi, lebih mulia jika kamu beriman. Kata Ustaz Maksud Haji, walaupun ramai yang syahid pada ketika itu, rakan-rakan kamu yang telah terbunuh itu menjadi penduduk syurga, sedang mereka yang menjadi musuh-musuh kamu yang terbunuh itu menjadi penduduk neraka. Jadi macam mana pun keadaan orang beriman ini, dia menang. Jangan duka cita. Walaupun mereka terbunuh, tapi kawan-kawan kamu yang terbunuh itu adalah penduduk syurga. Adapun yang menentang sahabat-sahabat yang terbunuh itu mati juga, dia adalah penduduk neraka. Kamu berjuang kerana mempertahankan perkara yang hak dan benar, sedangkan mereka berjuang kerana mempertahankan yang batil dan yang salah. Jadi kamulah yang lebih tinggi dari mereka sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman, yakni membenarkan bahawa kemenangan kamu itu datangnya daripada Allah. Jangan dulu yang ini. Jangan rasa duka cita, jangan rasa apa kalau kamu itu sungguh-sungguh kamu itu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kamu sebenarnya adalah lebih mulia daripada golongan kufar Quraisy Mekah itu. Kamu memperjuangkan benda yang hak datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan orang musyrik Mekah yang menjadi penentang mereka. Jangan duka cita. Dia orang beriman ni tuan-tuan, ya secara umumnya ambil pengajaran. Kita beriman, jangan rasa kita hina apapun keadaannya. Bila berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman, kadang-kadang kita rasa kita ni yakin sangat. Orang-orang bukan Islam berada sikit botol, handsome sikit penampilan ni, cantik sikit pakaian ni, kita dah rasa lain macam dah kan. Dah rasa hina dah. Tak. Dengan iman ni kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana pun keadaan ni, orang beriman ni, kalau kamu beriman, kamu tu adalah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duka cita. Kan? Umum ayat ni. Hari ni ramai orang kita kan, kadang-kadang bila berhadapan dengan orang bukan Islam, dia rasa hina sangat, dia rasa lekeh sangat. Padahal apa yang menyebabkan kamu lekeh ke dunia ni? Dunia tak ada nilai di sisi Allah. Itu semua perasaan-perasaan yang salah. Kita tengok sikit orang bukan Islam ni lebih sikit kotor pada kita kan, kita rasa hina benar lah. Padahal apa yang kita jadikan kayu ukur kemuliaan dan keimanan, kemuliaan dan kehebatan tu sikit pun tak dilihat oleh Allah. Manusia tengok kayu ni semua dunia ni tak ada di sisi Allah. Sehingga Nabi sebutkan, kalau dunia ni ada nilai seberat sayap nyamuk, nilai dunia ni kok ada lah nilai Nabi sebut. Dan saya Allah Ta'ala tak beri minum orang kafir ni walaupun seteguh air. Kan? Tiba-tiba kita orang beriman pula jadikan dunia ni sebagai nilai yang hebat tak hebat lah kita di mata Allah kan. Jangan jatuhkan martabat kita orang beriman ini. Macam mana pun keadaan kita adalah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhir tuan ayat 140. Jika kamu mendapat duka dalam perang itu, sesungguhnya kaum musyrikin itu telah mendapat duka seumpama itu juga. Dan hari-hari kemenangan itu kami Allah peredarkan di antara manusia, supaya Allah ketahui orang-orang yang beriman, dan dijadikannya di antara kamu orang-orang yang mati syahid. Allah tiada mengasihi orang-orang yang aniaya. Ayat yamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh. Jika kamu lupa, orang musyrik Mekah pun lupa juga. Sekiranya dalam peperangan Uhud itu kamu telah mendapat luka, sesungguhnya kaum musyrikin yang menjadi musuh kamu pun telah mendapat luka seumpama itu. Dalam perang Badar, kau kalah sampai 70 orang syahid, 75 orang syahid. Orang musyrik Mekah pun dulu dalam perang Badar, dia pun dah rasa dah, dia pun ramai yang mati. Dengan hal ini, demikian janganlah hendaknya kamu berdiam diri, tidak kamu berjihad lagi. Allah Ta'ala sebut watilkal ayyamu dawiluha. Begitulah hari-hari yang Tuhan Allah Ta'ala tukar-tukarkan. Jangan pula kamu tak nak berjihad. Tidak dapat dianggap suatu keuzuran walaupun disebabkan kamu mengalami luka-luka, kerana musuh-musuh kamu pun telah mengalami luka-luka.
padahal mereka di atas jalan yang batil, tetapi mereka tidak jemu untuk berperang dan tidak merasa diri mereka itu lemah. Orang kafir itu pun berperang juga, walaupun kalah dia berperang juga. Kamu orang Islam sepatutnya janganlah jadi lemah semangat pula, sebab kamu lebih beriman, lebih memahami keadaan itu sepatutnya daripada orang-orang yang kafir itu. Ini terjemahan Ustaz, tafsiran yang dibuat oleh Ustaz Ahmad Sunaji. Ya Allah Ta'ala sebut, kalau kamu lupa, kamu rasa perit di kekalahan, dulu orang musyrik Mekah pun dah rasa. Sambungan ayat ni, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah Ta'ala sebut, begitulah hari-hari yang Allah Ta'ala edarkan, putarkan supaya apa? Wa liya'lamallahu alladhina amanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada. Allah Ta'ala buat sejak kau menang, sejak kau kalah, untuk apa? Supaya Allah nak tahu siapakah di kalangan manusia ni yang betul-betul beriman. Orang yang beriman dengan Nabi, dengan agama ini, dia kalah ke, dia menang ke, apa bodoh keadaan, dia tetap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala beri pengajaran. Tengok siapa betul-betul beriman dengan Muhammad ni, siapa betul-betul ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa yattakhidha minkum syuhada. Allah Ta'ala nak jadikan sebahagian daripada kamu orang-orang yang mati syahid. Kalau menang, tak ramai yang mati syahid kan menang kan. Ni kalah ni ramai yang Allah Ta'ala berikan nikmat syahid dalam peperangan. Sebab itu Allah Ta'ala putarkan, putarkan kehidupan ini. Ada kala menang, ada kala kalah, ada kala kita di atas, ada kala kita di bawah. Begitulah keadaan. Ada hari-hari yang merupakan kemenangan atau kekalahan seseorang di dunia ini, yang datangnya silih berganti, diperedarkan oleh Allah dari satu tangan ke satu tangan, sebagai roda pedati yang terus berpusing, sekali ke atas, sekali ke bawah, sekali kemenangan di pihak Islam dan sekali pula di pihak orang kafir. Umpamanya kemenangan perang Badar itu adalah giliran kaum muslimin yang menyebabkan terbunuhnya 70 orang dan juga tertawarnya 70 orang daripada kaum musyrikin. Perang Badar mati 70 orang, kalau tangkap 70 orang. Orang musyrik kalah. Dalam perang Uhud pula giliran orang musyrikin pula menang, menyebabkan pula 70 orang luka-luka dan 75 orang terbunuh dari kalangan kaum muslimin. Ini semua adalah ketetapan daripada Allah. Begitulah Allah Ta'ala tukar. Mula-mula susah, tahun 70-an naik tahun 80-an, senang sikit. Kita pun nak hidup pakai basikal mula-mula susah, tak salah lama susah. Allah Ta'ala bagi motosikal, senang sikit. Dia bagi motorkar, senang sikit kita kan. Umur kita 20 tahun, 30 tahun, betul-betul kita nak bina kehidupan anak-anak nak bosan susah. Bila naik umur 40 sikit, 50 sikit, kita dah masuk zon selesa. Anak-anak dah lebih, bahkan anak-anak yang bantu kita kadang mulu ke kita. Tak selama-lamanya kita akan macam tu. Ini adalah roda putaran yang Allah Ta'ala buat. Tak semestinya kita, tak selama-lamanya kita akan senang, tak ada susah kan? Ataupun susah, tak ada senang. Allah Ta'ala susun tu cantik kan? Takkan jadi tidak menang, ya Piala Malaysia adalah masa dia kalah kan? Kalah mengalah, jadi jauh-jauh sini kan? Akhir kat tahun ni kalah, dah 8 tahun dia menang, dia yang menang. Tahun ni dia kalah. Takkan kau menang selama-lama je kan? Takkan menang selama-lama kan? Zaman kegemilangan Islam, beberapa tahun orang Islam pegang. Lepas tu naik pula orang Yahudi sampai hari ni tak menang-menang gitu. Besok kita menang balik insyaAllah. Itu sunnatullah. Keadaan kesudahan orang yang taat pada Allah ni adalah kemenangan. Tapi dia akan melalui itu. Kalah, menang itu biasa. Itu juga dalam kita, dalam kehidupan kita tuan. Tak adalah kita bangun pagi daripada kita lahir sampai kita mati kita syukur, tak ada sedih dah. Ada masa yang sedih-sedih Allah Ta'ala buat. Baru ambil kereta 2 hari, langgar dia orang sedih kita. Sedih itu. Lepas nak pergi sekejap, syukur balik kan? Sedih balik anak gagal kerja, syukurlah balik lepas tu anak kita nikah. Dan aduh ya cara Allah Ta'ala nak syukur, nak sedih gitu. Atau nak susah, nak senang, nak susah senang itu aduh ya urusan Allah. Itu watilkan ayam nudawiluha. Itulah keadaannya Allah Ta'ala putarkan keadaan itu kan. Takkan nak bagi apa ni, dikasih dia bila keluar ke SPM, dikasih dia duit attack.
Yang terbaik. Tak ada. Ada hari dia jatuh juga, orang lain naik pula. Kan? Begitulah keadaan tuan-tuan. Sampailah hari ini, itu adalah ayam hari-hari yang Allah Ta'ala putarkan. Dalam kes orang mukmin ini, Allah Ta'ala beri kekalahan dalam perang Uhud. Nak tengok siapa yang betul-betul ikut Muhammad ni. Ada tak bila Muhammad SAW ni kalah, lepas tu akhirnya dia balik kalah. Kalah Muhammad ni, tak boleh ikut di dalam mana musuh, tahu kita ni mati. Patah balik. Tengok siapa yang betul-betul beriman. Orang yang beriman dengan Rasulullah, jadi apa pun kalah ke menang, dia akan bersama Nabi. Dan Allah Ta'ala buat begitu kerana nak wayattakhidha minkum syuhada, jadikan sebahagian daripada orang Islam tu kerana kekalahan tu mereka syahid. Nak ambil orang-orang yang syahid di kalangan para sahabat pada ketika itu. Jadi Allah Ta'ala putar begitu keadaan. Dengan kekalahan itu ramailah di kalangan sahabat-sahabat yang menikmati syahid dalam peperangan. Nampak macam kalah, tapi ada di kalangan mereka yang menang dengan syahid. Begitulah Allah Ta'ala susun atur perjalanan bumi ini. Kata Al-Barawi, cukup saudara itulah dah 8.20 Terus terus. Sebab kan kita ada lagi berdua kita nak buat tuan, kita nak sempurnakan ajak sebelum kita, insya-Allah panjang umur kita sambung lagi pada minggu-minggu akan datang. Tuan, cukup sekadar itu waktu tauhid azan. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita lajak tu baik berhenti tu. Kan? Dan kita nak tadi pula. Wallahu a'lam.